Okey. Deepavali ni istimewa sebenarnya ya. Betul. Kadang-kadang mungkin dari segi luarannya kita nampak dia seperti kelihatan seperti kaum India dan sebagainya, tapi dari sudut agamanya kita tidak tahu, mungkin dia beragama Katolik dan sebagainya, tapi itu tidak membezakan kita sebagai masyarakat Malaysia. Jadi kita dalam kata struktur kekeluargaan ini sentiasa menghormati antara satu sama lain, terutamanya di musim perayaan Deepavali ini. Sebab itu kita katakan Malaysia ini majmuk, bervariasi disebabkan kita mempunyai identiti bergantung kepada bukan saja bangsa tetapi juga kepada agama yang dianuti oleh setiap pengikut ataupun setiap ras ataupun etnik itu sendiri. Jadi untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang cahaya perpaduan ini diterjemahkan dalam pesta Deepavali ataupun perayaan Deepavali ini, kita bersama dengan Judith Faustina Aisu dari pengajian media Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Selamat pagi. Selamat pagi. Khabar baik. Okey, terima kasih bersama dengan kami. Ada di keluarganya yang berdekatan pada ketika ini yang sedang meraihkan ataupun mengadakan mungkin jamuan untuk Deepavali? Ada ramai ahli keluarga dan juga rakan-rakan saya yang pada masa ini menyambut hari Deepavali dan tengah prepare untuk jamuan pada petang, pada tengah hari dan malam. Okey. So, banyak invitation. Okey. Nak kena follow the invitation. Okey, ini adalah salah satu contoh yang saya maksudkan tadilah ya. Judith ni beragama Katolik, tapi sepupu-sepupunya ada yang menyambut Deepavali juga. Jadi kalau kita dapat saksikan satu keluarga tu ada banyak sebenarnya orang kata perkara yang boleh dikongsi, yang dipelajari. Bagaimana Judith sendiri apabila tiba perayaan Deepavali tu, macam mana orang kata adatnya, prosesnya perlu dilalui oleh keluarga Judith sendiri? Kalau untuk keluarga saya, biasanya kalau kita tengok keluarga yang betul-betul menyambut, mereka akan beli baju. Kalau saya juga pergi beli baju and everything. Kan biasanya kalau kita dah dekat-dekat dengan Deepavali ni, diorang ada banyak promotion dekat Bukit Jalil, Brickfields. Saya pun selalu pergilah nak beli baju-baju. And then sebab kita walaupun tak sambut di rumah sendiri, tapi sambut dengan kawan-kawan ataupun ahli keluarga lain yang sambut. So nak juga dalam feel yang sama dengan mereka, nak juga sambut macam mereka. So beli baju baru dan beli kuih. Okay. Mungkin dalam keluarga anda ataupun keluarga Judith juga mempunyai variasi ataupun setiap daripada keluarga itu ada perayaan yang disambut ya. Jadi bagaimana menyesuaikan diri ataupun menghormati, malah menyantuni mereka dan juga ahli keluarga yang menyambut perayaan berbeza. Kalau kita lihat, kita sebagai satu keluarga Malaysia, setiap agama dan bangsa ada perayaan-perayaan masing-masing. Dan perkara paling penting adalah supaya kita menghormati perayaan mereka, kerana ianya akan mengukuhkan perpaduan di kalangan kita dan menjaga keharmonian negara. So bagi saya, ia penting untuk menghormati perayaan bangsa ataupun agama lain tanpa menyentuh isu-isu sensitif atau tanpa menyatakan sesuatu yang akan membawa masalah. Don't hurt mereka punya feelings dengan cakap anything bad pasal perayaan-perayaan mereka. Dan lebih-lebih lagi lah, biasanya kita kalau hormat and then berfikiran terbuka untuk menerima pendapat mereka, that's good enough. Okay. Setakat sepanjang tahun ini kan, apa sebenarnya erti Deepavali pada pandangan Judith sendiri? Deepavali ni dia ada nama lain, Pesta Cahaya. Biasanya kalau kita cakap pasal cahaya, cahaya ni dikaitkan dengan sesuatu kebaikan. Cahaya kebaikan. So Deepavali ni bermaksud kemenangan kuasa kebaikan terhadap kuasa kejahatan. Kalau nak disingkatkan lagi, cahaya menerangi kegelapan. Okey, itu pemahaman asasnya lah. Sudah pasti dalam apa jua agama sekalipun, kita melihat kepada sudut yang positif ataupun perkara-perkara positif yang perlu dikongsikan kepada masyarakat yang berbeza. Judith, dalam keluarga sendiri mesti ada rasa hormat, respect itu yang penting. Jadi menghormati perayaan anutan agama setiap keluarga itu juga penting. Sepanjang anda membesar bersama ahli keluarga, bagaimana menyesuaikan diri mungkin dengan penjadualan untuk beraya bersama keluarga yang menganuti agama berbeza dan juga untuk mungkin menerima jemputan ataupun pelawaan daripada ahli keluarga berbeza?
walaupun like saya cakap tadi, di rumah saya sendiri tidak menyambut perayaan tersebut, tapi ada ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang menyambut perayaan, semua perayaan, bukan saja Deepawali tapi Hari Raya, Tahun Baru Cina. Saya ada satu habit saya, tahun ni tak ada masa sangat, tapi biasanya tak kira Tahun Baru Cina ke Hari Raya ke Deepawali ke Christmas ke, saya akan buat kuih. Kuih apa tu? Kuih apa yang? Kuih biskit lah, macam cookies and everything, just untuk sama-sama merasai sambutan tersebut, perayaan tersebut, especially during zaman COVID dulu. Sekarang kita boleh je pergi rumah terbuka kawan-kawan ke family members yang lain, tapi time tu kita duduk rumah je, so nak juga feel sambutan tersebut, perayaan tersebut, kita yang kena menyesuaikan diri kita dengan apa yang kita ada. So growing up dengan kawan-kawan dan ahli keluarga yang berlainan bangsa dan agama, saya rasa kita yang perlu menyesuaikan diri kita. Saya tengok gambar tu ramai, banyak Melayu kawan you. Sebab saya sebelum ni I'm a former college matrikulasi student. I see. So you rapatlah dengan sampai sekarang? Sampai sekarang. Baru 2 hari lepas pun kita Okey, di Universiti Malaya sendiri, kita sedia maklum sebuah universiti yang amat majmuk dalam pengamalan, sama ada di fakulti maupun di kawasan kampus. Jadi, bagaimana mungkin mereka yang tidak pernah berada di dalam kampus Universiti Malaya merasai pengalaman variasi budaya, etnik dan juga agama yang ada di Universiti Malaya? Saya pun mulanya sebelum masuk Universiti Malaya, saya pun takut sebab orang dari tempat-tempat yang lain, kita dekat sini je, they all from seluruh Malaysia. So kita apabila kita berjumpa dengan mereka, bercakap, baru kita tahu apa pandangan mereka, mempelajari tentang adat resam mereka. So, biasanya kalau kita berkawan dengan bukan saja bangsa agama kita, tapi ada variasi kawan kita, kita tak akan kehilangan apa-apa. Kita just akan dapat menambah ilmu pengetahuan, mempelajari adat resam mereka, yang akan menjadikan kita lebih berfikiran terbuka untuk menerima pendapat mereka. So bagi saya, untuk saya masuk UM and then dengan variasi kawan-kawan lain, berkawan dengan semua orang, get to know each other. Untuk saya, it has always been a positive thing. Sampai sekarang tak pernah anything negatif. Betul. Kalau ada pertelingkahan, salah faham tu biasalah. Mana ada kawan-kawan. Mana ada kawan. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini couple kita berkawan dengan yang lain bangsa, lain agama. Tapi sebenarnya dari sudut pandang positif, ada banyak benda kita boleh belajar. Contoh kalau kita berkawan dengan Judith, Ismail. Tak tahulah apa yang kita boleh belajar pada Judith. Banyak benda kan. Saya dah lama teringin nak belajar cakap bahasa Tamil. Tapi insya-Allah mungkin boleh saya tambah pengetahuan tu kalau lebih akrab dengan sahabat-sahabat yang lain ni. Sebab komunikasi ni, bila kita belajar bahasa rakan kita yang sikit asing pada kita, dia akan merapatkan hubungan kan. Macam Judith sendiri sekarang macam mana? Ada tak cuba belajar bahasa Mandarin ke contohnya, umpamanya kan? Saya ada cuba belajar bahasa Mandarin. Time I'm dekat college matrikulasi tu, ada sekawan saya yang rapat seorang kawan Chinese lah. So dia ada ajar ajar tapi dia time tu okay, and then as you go tak cakap. And one more thing, sebab I'm from college matrikulasi Pulau Pinang. So the orang-orang Pulau Pinang akan cakap dalam slang Pulau Pinang, slang utara. So dah faham lah. First pergi tak faham and then lama-lama setahun duduk dengan mereka, last cakap pula macam ibu boleh cakap bahasa utara dah. Cakap macam mereka. Okey. Lagu mana pun hampa faham. Jangan keluar lagi. Okey, macam Judith sendiri kan, apabila tengok ada isu yang dibangkitkan berkaitan dengan kaum ke agama ke, apa perasaan Judith ni apabila tengok ada sesetengah pihak yang bertelingkah tentang perkara yang mungkin tidak sepatutnya ditelingkahkan ataupun dibangkitkan? Dari segi pandangan saya, mereka maybe belum lagi dapat kenal dengan kaum yang lain dan mereka tak nak terima pendapat orang lain, tak nak berfikir dulu sebelum bertindak. Sebenarnya kalau kita melihat keluarga Malaysia ni keluarga yang unik dari segi agama dan bangsa, kerana kita mempunyai berbagai-bagai bangsa dan agama. So sepatutnya daripada kita bergaduh macam ni, dari setengah pihak, it's better kalau kita bersatu padu dan membawa Malaysia ke tempat yang untuk lebih berkembang maju daripada bertelingkar macam ni. So bagi saya,
perkara sebegitu haruslah dielakkan. Kita belajar sesuatu. Yang lain lah ya. Dari segi busana, pakaian, apa yang paling anda suka kalau sewaktu perayaan? Tak kisahlah perayaan Deepavali ataupun perayaan yang lain. Dia depends on mana saya pergi. Kalau like sometimes nak pakai sari ke nak pakai like ada pawada davani macam ni. Kalau tempat yang sejuk dia tak sesuai. Like dia ada okey tapi like ada sometimes terlalu panas pun like nak pakai something else kan. So saya lagi suka kalau hari raya pakai baju kurung, kalau Deepavali pakai baju Deepavali. Kalau saya sendiri celebrate Christmas, time Christmas saya akan pakai macam dress. So dia saya suka ikut. Wow. Okay, sebenarnya Syuhaida dia ada persalinan sari yang lain tau. Tapi tidak dipertontonkan hari ini. Sebab studio sejuk, tak sesuai pakai. Next time. Okey, dah pakai baju kurung lah. Jadi kat mana tempah baju kurung mana you tahu yang sesuai baju kurung. Sekarang baju kurung ada banyak. Saya suka just pergi randomly beli dekat butik-butik baju kurung and stuff like. Tadi pun ada nampak like dekat gambar. So, that one was kalau tak silap saya baju tu saya beli 2 tahun ke 3 sebelum COVID time raya, celebration raya. Saya beli baju tu. Tapi saya pakai sekali je sebab lepas tu COVID tak dapat pakai. So tahun ni time ada majlis sambutan hari raya kat college tu saya pakai. Boleh pakai lah. Nasib muat lagi. Ada setengah orang cuti 2 tahun tak muat lah. Saya punya opposite. Dia kena alter kat dalam. Okey. Makin kurus lah. Alright. Kalau nak mengucapkan perayaan Deepavali ini dalam bahasa Tamil macam mana yang sebetul? Deepavali Nal Valtukal. Deepavali Nal Valtukal. Maksud dia apa tu? Selamat hari Deepavali. Okey. Kalau contohnya tajuk kita ini adalah anak muda penentu cahaya perpaduan. Mana? Itu panjang sangat. Okey. Kalau anak muda penting untuk perpaduan? Dia tengah translate benda tu. Translate tu. Okey. Tak apa, sementara you fikirkan tu kan. Kalau orang muda belia tu dipanggil apa dalam Deepavali? Pun tak tahulah. Itu mesti okey, tak apa. Sebab Judith ni dia dah bercampur kan. Jadi yang penting tu jati diri dia sebagai masyarakat Melayu tu yang paling utama tu kan. Kira bahasa ibunda ni kita boleh berkomunikasi sama keluarga, kadang tak rasmi pun tak pas kita faham yang asas kan. Okey, macam Judith ni. Tapi saya suka sebutan bahasa Melayu Judith. Ya, betul. Dari segi linguistiknya itu sangat tepat dan betul. Kalau tutup mata tu memang ingat Syuhaida Arifin yang tengah cakap. Mungkin sebab dia duduk Penang kot kan. Orang Penang kan dia habaq jelas sikit. Okey, Judith di Universiti Malaya belajar dalam pengajian media bahasa Inggris. Bahasa Inggeris. Okey, jadi bagaimana belajar mengenai bahasa itu di sebuah universiti yang terulung? Kalau tengok dari dekat rumah and everything, saya memang berbahasa Inggeris. So nak belajar dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu bukanlah susah sangat buat saya. Then like berkomunikasi mesti semua orang like kebanyakan kalau diorang tahu mesti tahu bahasa Melayu, so berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan mereka. Kalau tak tahu pun bahasa Inggeris, setakat ni saya tak ada lagi orang yang dua-dua language diorang tak faham. So kalau and then like macam okay, di sekolah memang sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan. Okay. Jadi pergaulannya itu adalah memang dari dulu sampai sekarang like gaul bukan dengan saya memang gaul dengan semua. Okey, baik. Saya teringat masa saya sekolah dulu pun saya ada jugalah kawan daripada bangsa India, daripada bangsa Cina. Memang seronok tau bila kita kawan campur, kita banyak benda kita belajar. Kadang-kadang berjenaka pun, kadang-kadang mungkin pada kita tak kelakar, tapi pada dia kelakar, ataupun pada dia kelakar, pada kita tak kelakar. Jadi benda tu kita saling berhubung kan. Apa antara pengalaman manis yang jadi boleh kongsikan, orang kata interracial antara sesama kaum ni? Sometimes like something, kalau nak something yang lucu, something yang funny, kalau kita berkawan dengan pelbagai bangsa agama dan kita tengah bercakap and tiba-tiba kita marah, nak marah diorang marah dalam bahasa sendiri, diorang takkan faham. Tapi you nak marah dalam bahasa sendiri. Okey. Kalau ada orang yang bangsa lain diorang faham and then benda tu lucu lah. Okey, faham. Jadi nak marah je tak jadi marah. Okey, mungkin Judith ini kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Deepavali bagi mungkin sahabat-sahabat ataupun ahli keluarga yang sedang menyambutnya, Judith. Okey,
saya ingin mengucapkan selamat Hari Deepawali kepada rakan-rakan saya dan ahli keluarga dan seluruh warga Malaysia yang menyambut perayaan ini. Selamat Hari Deepawali. Okey, terima kasih Judy bersama dengan kami. Terima kasih kerana terus menyemarakkan elemen asas dalam penyatuan seluruh keluarga Malaysia, iaitu kita berkomunikasi dengan cara yang efektif dalam keluarga Malaysia. Terima kasih Judy. Terima kasih. Okey, itu kami bawa pada anda antara contoh-contoh yang kita boleh tunjukkan dalam jati diri kita sebagai keluarga Malaysia, di mana ini adalah antara golongan anak muda yang sentiasa berkawan dan juga bergaul berbilang agama, kaum dan juga bangsa. Contoh yang kita bawakan adalah Judy. Okey, ini menyemarakkan lagi semangat saya untuk belajar bahasa Tamil, untuk memahami filem-filem Tamil yang akan saya tonton nanti. Wow, filem Tamil best tau. Ada banyak pengajaran yang kita boleh belajar pada filem Tamil. Okey, kita nak beres seketika. Kami nak bawa anda ke Map Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini bersama dengan rakan penyampai di sana. Silakan.